Assalamualaikum, apa khabar semua sekali, tidak tersebut satu-satunya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak sangat, subhanallah. Nak dijawab lepas TV Al-Hijrah, InsyaAllah tak tersebut satu-satunya. Kak Faridah Yahya, I miss you di Darus Saadah, baru ni tak bertemu, Masya Allah. Kak Nazaria, rindu orang-orang Manjung. Jom ajak Umi berprogram lagi, Masya Allah. Haniza Nur, Zaliah Abdul Ghani, Rus Ashikin, Zaliha Zainal. Apa khabar? Sihat ke Kak? Lis Daud, jom lambai-lambai Ustazah arah selatan. Sekejap lagi Lis Daud. Dekat tapi tak pernah jumpa Asia, Rus Aniza, Hamidah Saad, Nur Azlina, Zainab Buyung, Syai Marini Syahriman, Nur Zila Muhammad Nur, Ahadiah Agoy, Nur Hen Afina. Betul ke Ustazah sebut tu, minta maaf. Nur Haniza Hamid, Ayah Gaus, Rodiah Syarif. Kat mana Cik Rodiah? Siti Atikah Tukimin, Alhamdulillah, Masya Allah. Teh Keti, Nur Azlina Syukur, Latifah Ali, Fatimah Idris, Nur Aini Abdul Rahman. Semput baca nama ni. Alhamdulillah. Ina Zarina, apa khabar sahabat? La tahzan, jangan bersedih, Allah bersama kita. Cahaya Ma'arif, check in mana tu? Harap-harap tak berkeluh kesah, check in lambat Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa Cik Rodiah nak join ke kursus umrah minggu depan hari Ahad? Siapa-siapa yang area Keramat, jom kita dating di Surau Rumah Ustazah hari Ahad depan. Anda kabarlah kalau anda nak mai. Sekejap Ustazah pilih dewan kecil, hampa duk ramai-ramai mai pula. Sekejap sewa dewan besar, kan hampa tak mai pula. Macam tu. Tapi tak apa, kan surau terbuka luas, insya-Allah. Terima kasih Ahadiah Agoy, best Ustazah tajuk TV Al-Hijrah tadi. Yes, Ustazah sangat sokong sebab memang TV Al-Hijrah sentiasa menghidangkan tajuk yang best-best. Maka itu merupakan satu cabaran buat Ustazah. Apa tajuk pun mereka bagi, Ustazah akan kata, aku mesti cuba. Sebenarnya kan sahabat-sahabat, rahsia dia bila mereka bagi tajuk itu sebenarnya memaksa Ustazah untuk belajar bersemula. Allah tahu ni, tapi takkan nak bagi info ciput je. Belajar lagi. Kalau tidak, asyik mengeluarkan, memuntahkan isi, kosonglah di dalam ni. Maka kita kena mencari. Nak mencari saja-saja memang taklah kan. Memang taklah, ada kitab pun berlambat-lambat tak dibaca. Tapi bila ada tugasan, sebab tu Ustazah pegang itu sebagai amanah. Tugasan itu, tajuk apa pun yang diberi, sebenarnya memaksa Ustazah untuk study semula. Terima kasih. So tajuknya best. Semoga bila kita sama-sama belajar. Jom Syarifah sama sedap je Ustazah. Ustazah segan sebenarnya nak cakap jom. Tiba-tiba orang call nak sponsor. Maksud meremang Guru Roma. Masya Allah, meremang Guru Roma. Ada orang nak sponsor pi umrah. Subhanallah. Anda yang beruang, bukan beruang beruang. Kadang-kadang diuji Allah, anak dah tak bagi berjalan apa semua kan. Anda tahu tak, menyponsor orang pergi umrah ni, Masya Allah, satu nikmat tiada tandingan. Mula dia tak boleh cakap pasal Mekah, mesti nak nangis. Aduh, Masya Allah. Bila Ustazah keluar kat TV Al-Hijrah tadi, terus terdetik cantiknya. Zanariah Ramli sibuklah tanya, tudung Ustazah RM15 je. Hampa duk tudung cantik. Memanglah apa yang keluar kat TV tu semua cantik kan. Masya Allah. Kak Dahliana Muhammad Dagang, saya rindu akak kerana Allah. Sebab macam dah tak nampak sangat tulisan-tulisan akak di Facebook. Saya tunggu tahu tulisan-tulisan yang penuh bermanfaat. Dah sibuk masuk sekolah. Subhanallah, semua pun Ustazah rindu. Cumanya sahabat-sahabat yang Ustazah biasa sebut tadi tu, macam terlebih sikit terujanya tu sebab dah biasa jumpa berpelukan macam tu lah. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian di belah tanah air di belah selatan tanah air,
Ustazah pun teruja hari ini doakan permusafiran Ustazah dengan 2 orang tim khidmat untuk ke PD, ke JB, ke Melaka, ke Seremban, berapa banyak ke, dan selamat semula sampai ke KL pada Selasa malam. Siap-siap, Rabu sibuk, Rabu malam orang Mekah pulang. InsyaAllah seronok nak cerita. Hari Rabu orang Mekah pulang malamnya. Wah, pulang pula. Gelang sipaku, gelang tiba-tiba. Allahumma salli ala Muhammad. Alamak, ada Kiflizul orang lelaki malunya buat perangai. Okey, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jawab mesejnya anak anda Amirul. Pagi ni dia ada interview. Tolong doakan dia sukses insya-Allah menjadi seorang al-hafiz yang alim. Amin ya rabbal alamin. Sebab nak bukan diri kita seorang nak ke syurga, tapi nak membantu ramai dan mengajak ramai orang ke syurga. Bukan mudah kan? Tajuk TV Al-Hijrah pagi tadi kita cakap syurga mudahnya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jap nak repair sikit tudung yang hempau duk kata cantik ni. Sebab apa nak repair sikit hok dalam tu tak berapa nak cantik anak tudung mokcik-mokcik, tapi itulah yang Ustazah suka pakai. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini ramai sangat yang PM tepi. Ustazah mengumumkan dengan penuh kegembiraan, semoga tidak berhalangan kita merancang, Allah juga merancang, dan perancangan Allah sudah pastinya yang terbaik untuk kita. Jangan bila perancangan kita macam kegagalan, bukan kegagalan tapi kejayaan yang ditangguhkan. Bukankah inna ma'al usri yusra? InsyaAllah doakan sukses. Supaya Ustazah cakap ni, siapa-siapa yang ada rasa macam ada plan, kadang-kadang rezeki tu toing tiba-tiba je dapat. Tanggal dengan pertama kalinya diumumkan 29 Januari, tarikh Ustazah insya-Allah memilih untuk labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allah, kami datang menyahut seruanmu ya Allah. Amin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Baik, muslimin dan muslimat, hari ini Ustazah akan tamatkan, biar pilah habis ke berapa pun, sebab rasanya ini dah 3 kali pertemuan kan untuk bab 112. Tak habis-habis bab 112 ni, sebab tajuk ni memang best. Jangan bersedih selama anda memahami Islam. Jangan bersedih selama anda memahami Islam. Ketiga ke keempat? Pertama dulu kita tengok asasnya betapa Islam tu sangat diperlukan oleh setiap kita. Masya Allah. Kedua, kita menyambung tentang ayat-ayat Quran, jaminan-jaminan kemuliaan daripada Allah untuk orang yang betul-betul beramal dengan agama Islam. Madulah hari ini ketiga pertemuan, betul kan? Ketiga pertemuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di antara sebab-sebab kebahagiaan, janganlah nangis. Ustazah faham, ya Allah, kerinduan sahabat-sahabat. Wallahi saya tak pernah berhenti berdoa semoga setiap kaki sampai ke Baitullahil Haram, setiap hati mencintai pemiliknya Baitullah, itulah Allah.
Jangan duk kita kata rindu Baitullah, tapi kita tak beramal seperti hambanya Allah yang betul-betul mengagungkan Allah. Faham ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Betul kan kita berada di muka surat 220 di antara sebab-sebab kebahagiaan. Terima kasih Hanisa Syafi'i. Betul, Masya Allah, Kak Tabarakallah. Kak Teh tak busy ke pagi ni? Okay, syok lah nak baca sampai habis hari ni. Sebab sebelum anda terdip, betul, Noni Nadia memperkenalkan, Noni Nadia Mat Yusof adalah antara tim khidmat Ustazah Zai. Masya Allah, Tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rindunya betul Kak Nuraini Abdul Rahman, ex jemaah umrah Ustazah. Allah, sahabat-sahabat. Tak nangis. Nur Azrina syukur ada 2 kitab yang depan anda. Masya Allah, Tabarakallah. 215 buku lama. Ustazah dah babai dah buku lama masuk dalam almari dah. Ustazah guna buku baru 220. Baik. Pertama, amal soleh. Kita nak dapatkan kebahagiaan. Cuba angkat tangan. Siapa yang kata saya tak nak bahagia Ustazah, biarlah saya derita. Kau dah kenapa? Kan? Akal ada macam tu. Kalau ada akal, semua manusia normal mahukan kebahagiaan. Kalau tidak kita dipakejkan dengan satu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nak baik, yakni bahagia di dunia, di akhirat, dan kita minta Allah jauhkan kita daripada api neraka Allah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanallah, Nur Azrina ada suami punya buku, dia punya buku, hebat sungguh. Nak tergelak Hanidah Mansur kata tudung pelangi. Ada ke tudung pelangi macam ni? Tak ah. Warna pelangi, mat jenin kena hentam baru ia uzur. Saya ingat lagi tingkatan berapa kita hafal warna pelangi tu. Mat jenin kena hentam baru ia uzur. M merah. Lulus. Dapat cemerlang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam tu rupanya antara bentuk kita menghafal kan. Mana ada warna mat jenin kena hentam baru ia uzur. Dah. Jangan tengok tudung Ustazah lagi. Fokus isi kitab. Yang belum ada kitab masih boleh dapatkan kitab. Ustazah dah pinkan nombor tim khidmat yang betul-betul suka mendengar La Tahzan, teringin sangat nak dapatkan kitab, tetapi betul-betul rasa RM45, belum lagi duit pos, rasa mahal, rasa tak mampu, nak beli susu anak pun tak mampu. Tolong PM dengan amanah. Okay, anda orang yang beramanah, sebab tu anda cintakan ilmu. So PM, saya nak sangat buku ni tapi keuangan tak mengizinkan, tapi suami saya tak bagi beli. Buat apa beli kitab bukan baca? Memanglah suami marah. Beli kitab tapi tak nak belajar. Jak datang, jak tak datang. Sekian dia maklumkan. Mula dah hari Sabtu dia garang. Tadi kat TV Al-Hijrah tak berani pula cakap macam tu, bulat-bulat mata kan. Okey, di antara sebab-sebab kebahagiaan. Pertama, amal soleh. Tasrifah Piahat. Wah, unik nama anda. Suka jemput-jemput datang. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa Aisyah Awang bun, guna buku lama memang sayang, asalkan dimanfaatkan. Saya tak ada masalah, bukan memaksa anda untuk beli. Okey sahabat-sahabat, saya dah tulis awal-awal, tapi yang ni saya tak tulis. Yang awal-awal dulu saya dah tulis, yang ada niat untuk istiqamah. Yang datang cengkelat-cengkelat, sat ada, sat tak ada, pun sebenarnya tak perlu kitab kalau kitab tu tak dimanfaat. Kan Ustazah jual bukan untuk niat keuntungan dunia semata-mata. Kalau anda beli tapi anda tak join kuliah yang berterusan dan istiqamah, akhirnya kitab itu beranai-anai, yang bacanya adalah almari, maka tak payahlah beli kitab. Sekian. Oh, kalau muka suratnya lari sampai begitu jauh, Sanimah Haji Jamin, muka surat 495, maknanya tu versi terjemahan yang bukan Nur Aini Abu punya. Kita menggunakan penerbit Al-Hidayah, penterjemah Nur Aini Abu. So susunan muka surat dia tak lari jauh, dan
teknik penterjemahan itu sama macam yang Ustazah baca, insya-Allah. Tapi tak mengapalah, cuma anda jangan peninglah, kenapa Ustazah baca yang ni, kenapa buku aku lain ni? Maknanya penterjemah anda bukan Nuraini Abu. Kalau penterjemah kitab Al-Tahzan ni kitab bahasa Arab, so diterjemahkan oleh penterjemahnya adalah Nuraini Abu. Kalau orang lain, maknanya versi tu bukan maksud tu tak sampai, tapi gaya bahasa tu berbezalah, faham Baik, sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah. Baru nak masuk tajuk. Di antara sebab-sebab kebahagiaan, pertama, nak bahagia mesti amal soleh. Buktinya surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa mengerjakan amal soleh, man amila salihan min dzakarin aw untha, baik lelaki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia sedang beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Masya Allah, janjinya Allah, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah. Cuba hafal perkataan hayatan tayyibah. So dalam doa tu kita macam comel sikit, kan ada bunyi-bunyi bahasa Arab sikit. Ya Allah, anugerahkan aku hayatan tayyibah. Ada kan suami yang menonton kan? Ya Allah, anugerahkan kami hayatan tayyibah. Dia doa gitu. Lepas tu isteri dia kata, siapa pula bang? Siti hayatan tayyibah ke Nur hayatan tayyibah? Ya Allah, jangan sangka-sangka buruk macam tu yang. Hayatan tayyibah ni ayat Quran. Pada surah An-Nahl ayat 97. Awak ni dengar La Tahzan Ustazah Zai, tapi suka nak sangka buruk. Itulah sibuk tengok tudung Ustazah daripada tengok apa yang Ustazah cakap. Sekian dimaklumkan. So hayatan tayyibah itu apa? Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita minta kehidupan yang baik. Apa mahar modalnya untuk mendapat kehidupan yang baik? Allah dah sebut di awal itu, man amila salihan. Senang je kan? Memang cakap ni tak hasilnya tak semudah yang Ustazah cakap. Amboi Ustazah, senang je. Man amila salihan. Sebab tu sahabat, tak boleh di copy paste, tak boleh ditiru-tiru. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tulislah. Saya menulis hayatan tayyibah 1000 kali di atas kertas. Sania bukan hayya, tapi haya, H-A-Y-A, hayatan. Jangan jadi hayya. Itu salah, itu bahasa lain dah tu. Hayatan pula dah. Hayatan tayyibah. Okey, kehidupan yang baik. Kita nak kehidupan yang baik. Modalnya apa? Amila solihan. Jelas dalam Quran, siapa yang beramal soleh, dia akan dianugerahi kehidupan yang baik. Syaratnya tadi ada pula, dah amal soleh dalam keadaan beriman. Orang beriman, takwanya, takutnya hanya kepada Allah. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada lagi bukti yang mengatakan amal soleh ni adalah jalan-jalan kebahagiaan. Dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Kan biasa kita mendengar doa ini, ya Tuhan kami. Salah. Ustazah tak nampak nombor 2 tu. Tadi di antara sebab-sebab kebahagiaan, pertama amal soleh. Duk tengok anda lah ni, duk tengok anda punya tulisan. Takut ada yang silap tulis hayatan tayyibah. Rin Ali punya ejaan cantik, hayatan tayyibah. Masya Allah. Gariskan dalam buku kita kalimah amila solihan, gariskan hujungnya hayatan tayyibah. Kalau nak garis tengah-tengah, wa huwa mu'min. So, walaupun kita tak faham keseluruhan bahasa Arab, amila solihan, buat amal soleh, wa huwa mu'min, kekal dalam iman, hayatan tayyibah, engkau dijamin oleh Allah untuk mendapat kehidupan yang baik.
Kadang-kadang modalnya tak tinggi mana, tapi kita sibuk kona ada jalan dekat, kita pergi jalan jauh, kan? Mu yang bersusah payah mendaki gunung, menyelam dalam lautan tu pasal apa? Tapi hang tak duduk dalam keadaan beriman. Kan? Aku ni nak dapatkan syurga Allah, kehidupan yang baik ni, aku pi sana sini, sana sini, contoh kan. Tapi tak dalam keadaan beriman. So bila kita dalam berusaha kekalkan diri kita dalam keadaan beriman, maka amal soleh kita, orang beriman bukan untuk manusia dia beramal soleh, tapi kekal dipersembahkan kepada Allah. Satu, okey. Kedua, nak dapat sebab kebahagiaan, isteri yang solehah. Ini bagi tahu dekat suami-suami kita, abang-abang, abang tahu dah kan, asas kebahagiaan adalah isteri yang solehah. Maka pimpinlah daku menjadi isteri yang solehah. Suami pun kata, nak solehah macam mana? Kalau macam tu, tengking-tengking abang je hari-hari. Semua yang abang cakap tak betul. Awak tu mentang-mentang lah gaji lebih besar daripada abang, cakap awak je yang betul. Mohon terasa. Sekian dimaklumkan. Okey? Doanya suami yang beriman sepatutnya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ustazah, salah ke kalau kita isteri berdoa macam tu? Dia tak jadi ayat Quran kalau orang perempuan dilarang berdoa macam ni. Dah. Ayat Quran bermaksud orang lelaki kena amal, orang perempuan pun boleh beramal. So kita mengharapkan, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri ataupun pasangan kami dan keturunan, wa dzurriyyatina, keturunan kami, sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi maksud yang kedua ni, kita doa dengan doa yang diajarkan oleh Quran, doa yang diajarkan dalam hadis Nabi SAW. Pahero. Ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rumah yang luas. Tu dia, jangan left. Orang yang duduk rumah sempit. Apa kitab ni? Punca apa ni sebab kebahagiaan rumah yang luas? Sabar Sat, hampa dengar Sat je dah nak left. Kan? Sabar Sat. Apa maksud rumah yang luas? Rupanya Islam bukan marah walaupun Nabi rumahnya sempit. Nabi tak pernah kata wajib diri untuk berumah sempit dak, dan Nabi tak halang orang berumah besar. Sedangkan ini ada perintah dalam agama, rumah yang luas. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berdoa, Allahumma wasi'li fi dari. Ya Allah, lapangkanlah rumahku untukku. Peliklah Ustazah, Nabi doa macam ni tapi kenapa dia duduk di rumah sempit? Hello, sempit di mata tapi luas pada batinnya. Sempit pada zahir tapi pada batinnya teramat luas. Disitulah kebahagiaan segala. Maka kita yang tak naklah aku berumah macam rumah Nabi sempit gila. Weh, aku dah lah besar belaga kang. Belaga bahu kang. Kan sahabat-sahabat rahmat Allah, tak naklah rumah sempit macam tu, nak letak sofa pun tak boleh. Salah ke berumah besar? Salah ke mengimpikan nak bina rumah besar? Tak salah. Saat ustazah berangan, mula dengan angan-angan nak binakan rumah untuk mak bapak, nak bagi mak bapak tak menyewa rumah lagi, nak binakan rumah. Ustazah hanya punya zero tau sahabat-sahabat. Tak ada simpanan, tak ada apa. Tapi ustazah niat. Ya Allah permudahkan. Kalau dapat nanti rumah, ya Allah, semoga kat situlah rumah ibu, tempat duduknya adik-beradik yang lain. Paling kurang dapat penuh solat jemaah, keluarga nak beranak pun cukup dah. Paling kurang bilik airnya bolehlah nanti kalau siapa-siapa mati di dalamnya buat mandi jenazah. Boleh ya Allah. Tak ada satu tangga bertangga pun dalam rumah, sebab niat kita buatkan rumah mak bapak semakin tua, senang kotlah tulak wheelchair ke sebagainya. Tak ada satu senggat pun daripada posh, kan? Ada sikit je lah pintu tu, nak menghalang pintu tu teramat sikit sangat, kecil je. Naik bendoi atas tu sampai ke dapur level sama. Turun balik, masih nak pergi bilik air pun setinggi coket tu lah kan, tak bagi senggat kan, keluar pula air dalam bilik air tu. Bagi rata untuk menyenangkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang tua kita. Biar di mata orang tak cantik, tapi luas bermaksud kita welcome siapa sahaja kesayangan ibu dan ayah kita. Begitu juga kalau kita mencari rumah untuk kita.
Kan, bang berkenanlah rumah ni, tu bertingkat gitu. Lepas tu nanti mak awak nak datang macam ni. Alah, tak apalah, mak kita nanti duduk je lah kat bawah. Apa hal dia nak naik ke atas? Kemain, niat tu dah tak betul. Tak seronok mak mentua dia yang sakit kaki tu mai rumah dia. Biar pi beli rumah yang bertangga-tangga supaya nanti mak mentua dia tak sibuk nak ambil tahu apa ada dalam bilik tidur dia. Memanglah mak mentua kita tak berhak nak masuk bilik tidur kita pun. Tapi kadang-kadang kan mokcik-mokcik ni suka nak intai. Ada apa dalam bilik tidur dia tu kan? Tak payahlah kita nak bersangka-sangka sahabat-sahabat muslimin-muslimat dirahmati Allah. Sebab mak ayah, mak bapak kita sebenarnya seronok. Alhamdulillah. Ada tempat tinggal yang selesa dah. So kita berdoa, Allahumma wasi'li fi dari. Ya Allah, lapangkanlah, luaskanlah rumahku untukku. Maka orang berumah kecil pun bersyukur dengan keadaan rumahnya. Disitulah ada solat jemaah walaupun 2-3 orang. Disitulah ada makan secara beramai-ramai dengan keluarganya. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa hal? Suzana Amiruddin, apa hal? Okey, yang keempat, penghasilan yang baik, yakni halal. Masya Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik. Innallaha tayyib. Allah maha baik. Sebab tu ada poster pula, stiker kan kalau dalam WhatsApp tu. Kan tayyib, keluar 2 tangan tu. Ma makna tayyib? Tayyib tu adalah baik. Sesungguhnya Allah, tu ajar cucu, tolong ambilkan mak tu air suam sikit. Dan tu, teng. Nah air mak tu, lo tayyib, bagus, baik cucu mak tu ni. Ratil sikit. Tu, apa benda mak tu sebut tu? Cakap Arab. Nanti kita dalam syurga kan nak bercakap bahasa Arab. Gitu, macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, ceria pelik semacam ni. Hampalah ni duk kata ustazah tudung pelangi lah apa semua. Tu yang jadi perangai macam pelangi sikit. Jap, Allahumma salli ala Muhammad. Mana dah hilang tadi? Sesungguhnya Allah maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak bagi contoh lah, macam mana kita nak nasihat anak-anak kita. Ni kan ustazah bagi voice note kepada anak buah ustazah yang nak pergi interview. Assalamualaikum abang. Selamat berinterview. Sebaik abang sampai ke sinar dengan lafaz bismillah, dengan namanya Allah. Apa pun yang abang nampak di mata abang, suka ke tak suka ke, just do it. Tempuh dulu. Ya Allah, ini pandangan pertama aku. Aku belum jadi student kat sini. Aku tak tahu apa-apa. Aku terima, Ya Allah. Kalau ini baik untuk dunia dan akhirat aku, Kau permudahkan, Ya Allah. Bantu aku, Ya Allah, untuk membantu ramai lagi orang Islam untuk mendapatkan ilmu Allah. Amirul, sebagai seorang ulama al-hafiz in the making, insya-Allah, Amirul boleh sukses, berjaya dunia akhirat. Syaratnya siapa pun tak boleh tolong abang kecuali diri abang sendiri dengan niat yang sentiasa diperbetulkan untuk Allah, kerana Allah, demi Allah. So just do it, do the best, sebab Allah hanya nak tengok yang best-best daripada seorang Amirul Hasan. Okey, doakan Umi kalau dapat jumpa. Okey tak? Macam tu. Untuk apa sahabat Allah? Mungkin ada yang tak suka ustazah buat macam ni kan? Viral lah pula suara ustazah menasihat anak buah. Sebab kita tak tahu anak-anak kita nak dihantar tempat baru ni baik ke tak baik ke, bagus ke tak bagus ke untuk dia. Kita nak set minda dia. Jangan tengok bangunan tak bagus ke, tak naklah sekolah sini tak bagus. Dah, kalau kita pandang Allah, insya-Allah. Apa tujuan hang pi pagi ni? Nak dapat glamorous ke? Nak dapat duit tun ke? Apa-apa saja, betulkan niat kerana Allah. Jadi kita akan train dia untuk sentiasa buat yang terbaik kerana Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. So kalau abang dah buat yang terbaik, tiba-tiba wa na'udzubillah min zalik, keputusannya macam tak berapa baik, ala kulli hal alhamdulillah. Sebab ketika kita buat tu adalah perkara yang baik-baik.
Masya Allah, tabarakallah. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So, pertama apa tadi? Amal soleh. Kedua apa tadi? Isteri yang solehah. Ketiga apa tadi? Rumah yang luas. Jangan faham rumah yang luas ni, bang, ni belajar lah tahzan tadi abang kena buat banglo tau untuk saya. Tu yang lelaki menyampah tu. Dah ada rumah teres nak banglo pula. Tu yang lelaki cari lain tu. Cubalah syukur dengan apa yang ada. Sekian dimaklumkan. Yang keempat, penghasilan yang baik, yakni halal. Dalam sebuah hadis Nabi kita dah bacakan tadi, Allah suka yang baik-baik. Subhanallah. Sahabat-sahabat, yang kelima, akhlak yang baik dan saling mencintai sesama manusia. Akhlak yang baik dan saling mencintai sesama manusia. Jadi, kita nak dapat bahagia ni, macam mana nak bina akhlak? Kita sibuk, anak saya mesti berakhlak baik, suami saya mesti berakhlak baik. Rupanya kita nak bahagia ni dengan akhlak. Aku ni kena berakhlak baik dan saling mencintai sesama manusia. Kalau punya hati yang orang salah sikit dah benci aku, menyampah aku, tak nak tengok dah muka dia, aku takkan maafkan dia sampai bila-bila, anda selamanya tidak akan bahagia. Noktah. Faham Bagaimana Allah kata dalam Quran surah Maryam ayat 31, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Yakin kalau aku meletakkan diri aku sebagai orang yang berakhlak baik, sentiasa mencintai, kasih sayang sesama manusia, waja'alani mubarakan, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati walau di mana jua aku berada. Dicampak ke mana pun, bila kita menjadi benih yang baik, campak kat sungai, insya-Allah tumbuh menjadi apa? Rerumput laut yang hebat. Campak ke tengah-tengah padang pasir, menjadi sebatang kurma yang wah buahnya masak ranum. Campak ke tengah-tengah batu bata, tumbuh kaktus yang begitu tinggi gah. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Faham ke tak faham Ustazah cakap ni? Tengok tu nak kena ni. Orang duk beria-ria bercakap ni, tudung cantik juga nak kena babak Zanisha ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, waja'alani mubarakan ainama kuntu. Keenam, terhindar daripada himpitan hutang dan tidak boros. Pasti anda bahagia. Itu sebab yang Ustazah cerita pasal apalah yang sibuk nak berhutang-hutang. Alah Ustazah, kereta tu lama dah habis bayar, dah buruk dah. Buruk tapi boleh berjalan lagi tak? Boleh lah Ustazah. Lepas tu kenapa nak buat hutang yang baru? Mampu Ustazah, mampu bayar, mampu insya-Allah. Nafsu semata sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini antara contoh kenapa ramai orang-orang muda kita belum 40 tahun sudah muflis. Jawapannya nafsu. Klik kat handphone. Dah lah Jackie Chan tu asyik ni kan. Percuma. Kan berapa dia kata? 11 percuma. Ustazah, apa ke benda Jackie Chan pandai cakap Melayu ni bang oi? Tu dia duk buat tu lah. Orang yang ada dekat handphone dia tu klik je. Dah tiba-tiba barang sampai. Bayar macam mana tu bila masanya bayar? Ustazah ni memang kampung sikit sahabat-sahabat. Tak reti benda-benda macam tu. Tak reti, ustaz reti lah juga. Sebab dia suruh adik ipar dia, adik Ustazah belikan ke anak-anak buah. Anak buah, ya Allah, Umi ni tu pun tak reti. Ya Allah, Umi ni memang Umi tak reti. Umi rasa kalau ada, Umi kenal diri Umi. Kalau ada dekat handphone ni memang kompom-kompom lah. Tengah iklan TV Al-Hijrah tadi pun tengok, wah murahnya. Beli murah kan. Akhirnya rumah Umi jadi muzium. Bertumpuk-tumpuk barang tapi tak guna. Buat apa? Muslimat kan? Ustazah tukarlah kereta Ustazah, macam dah tua je kereta tu. Memang dah tua tapi berjasa. Kan sahabat-sahabat, yang penting tak ada hutang dekat mana-mana. Cubalah sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebut di hati kita. Kan kenapa kita kadang-kadang menumpuk-numpuk hutang sedangkan kita tahu itu menjadikan kalau kita dapatkan ni hutang berganda. Kita tak nak menimbulkan hutang dalam keadaan ekonomi tak menentu ni. Dan tolong jangan boros. Ni ada tak Kak Yanti ke sahabat tim khidmat Ustazah kan? Semalam Ustazah ambil gambar, dia pun marah kan Ustazah makan. Bila Ustazah tinggal seorang, benda-benda dalam peti ais tu Ustazah memang nak musafir, Ustazah nak clearkan lah. Makanlah benda-benda yang Ustazah panaskan. Dia pun risau Ustazah kan.
InsyaAllah lah, bismillah, tawakkaltu ala Allah. Doa je Ustazah Huki. Sebab saya panaskan ni, saya nampak tak basi lagi. Saya masukkan ni elok lagi kan. Buat apa benda ada kita nak buang kan. Sahabat-sahabat dalam seorang-seorang keluar semata-mata nak beli makan untuk kita. Nak masak nasi pula. Masak nasi untuk seorang, akhirnya mesti terbuang juga. Sebab apa? Takkan nak masak segenggam. Periuknya besar sahabat-sahabat. Akhirnya jadi kerak. Malah aku nak masak nasi. Makan je lah apa yang ada. Kalau kita beli dan beli dan beli, akhirnya kita jadi manusia yang boros. Cukuplah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dua perkara, jangan berhutang, jangan boros. Kalau pasangan kita macam tu, pandai-pandailah pujuk. Bang, kenapa beli lagi? Hari tu kan dah ada. Bukanlah tak mampu, insya-Allah mampu. Tapi kalau duit tu kita manfaatnya mangsa banjir dekat Alustan ni, kesian depa. Nak makan pun, ni maksud tolong orang kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, tengok ex ustazah tapi masih ustazah. Yang penting tak ada hutang, buat ringan kepala, insya-Allah. Jangan boros, sebab boros tu membazir. Membazir itu adalah kanu ikhwanus syayatin. Membazir itu adalah saudaranya syaitan. Kita tak nak diganggu oleh syaitan, tapi suka bersedara dengan syaitan. Sedara pak-pak penakan, mak-mak penakan ramai kat kampung kan. Nak pilih sedara syaitan buat apa? Cina Ustazah, jangan leza sangat. Apa maksud saudara syaitan? Bukan Ustazah cakap, Allah cakap. Orang yang membazir tu adalah saudaranya syaitan. Adik-beradik, adik-beradik. Dari TV Al-Hijrah tadi, Naufal tersyasyul, Ustazah tersyasyul. Adik-beradik, bukan adik berdarik. Adik-beradiknya syaitan. Kan kanu ikhwanus syayatin. Subhanallah sahabat-sahabat. Kita nak ke macam tu dah? Kalau kita perlu, beli, mampu kot. Kalau kita tak perlu, hanya kehendak. Kan? Ustazah agaknya kalau beli sendiri kot, tak beli kot tudung-tudung warna macam gini kot. Tapi dah ada kan? Yang jumlah abang bawa shopping beli tudung. Ya Allah bang, tudung anak murid bagi banyak bang. Tak payah. Abang ni kadang-kadang kan rasa macam, dia lah yang cakap kan. Abang ni kadang-kadang rasa macam malu juga dengan Allah. Tak pernah belikan baju tudung isteri abang ni. Kadang dia beli, kena marah. Tak baik kan? Kenapa kena marah? Dululah awal-awal kahwin dah 20 tahun ni dah tak beli dah. Dia pun tahu dah kalau beli, kena marah. Pasal apa kena marah tu sahabat-sahabat? Bukan apa bang, tengok kain anak-anak murid duk bagi. Yelah awak kan tak suka bunga macam tu kan. Abang belilah yang macam ni. Betul kan? Tapi orang dah bagi, pakai je lah. Pakai je lah, kita suka, kita tak suka, asalkan tutup aurat sempurna, pakai je lah. Kan, jadi abang niat tu pahala dah dapat dah. Tahu nak belikan baju untuk isteri, jom kita guna duit abang tu untuk benda lain pula. Sahabat, kalau kita kata, ini orang bagi buang tong sampah, ada ke bagi aku bunga macam ni, aku tak suka colour macam ni. Sahabat-sahabat, kalau kita dah betul-betul rasa aku tak boleh ni pakai macam ni, sedekah atas sedekah. Supaya orang yang memberi kepada kita tu dapat pula pahala. Asal jangan boros. Bertahun-tahun kain batik saja satu almari. Telekung je satu almari. Ya Allah, banyaknya arwah ni punya. Sampai berapa almari pakaian dia saja. Itulah Ustazah. Tiap pergi Langkawi kain batik. Tiap pergi Terengganu kain batik. Tiap pergi, saya ingat nak pakai. Rupa-rupanya mati kat hospital. Ustazah kena COVID, kain batik. Lepas ni pun tak guna tutup jenazah dia. Faham maksud sahabat-sahabat dirahmati Allah? Cuba kita ada barang-barang di rumah ni, benda yang kita memang nak pakai. Bukan kita nak simpan. Rumah kita bukan muzium sahabat-sahabat. Tolong. Sekarang kita hidup, kemaslah kemas. Saya semalam bervideo call dengan Ustaz. Saya cakap, abang tahu tak ya Allah, hai, abang balik bila sebenarnya? Macam tu kan, sembang suami isteri. Abang balik bila? Hari Rabu malam yang abang sampai. Kenapa? Dah rindu ke? Tak adalah cakap rindu kat dia kan. Cakap kat dia macam gini. Alah ya ke Rabu malam? Asyik baik lah. Asyik baik kenapa? Saya kan nak musafir ni. Balik hari Selasa malam kot baru sampai sini. Asyik baik lah kalau abang sampai Selasa malam. Sebenarnya dulu dah cakap. Biasalah tak ingat kan. Kalau lah Selasa malam macam mana lah. Rasa berdosanya lah saya. Sebabnya tak dapat ambil abang kat KLIA macam tu. Muslimat ke jadi tak abang sampai Rabu malam insyaAllah. Abang tahu dah hari tu kan masa abang nak pergi Mekah. Ini dialog sebiji tau. Ustazah cerita. Masa abang nak pergi Mekah, cik azam ni kat dalam hati ni. Nak kemas ruang tu, nak kemas ruang ni. Tak teringat nak pergi musafir. Kan 2-3 hari sebelum ni penutup Rabiul Awal. Saya sibuk ke sana sini dengan kuliah bla 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 bla. Sekarang nak musafir dah. Ya Allah, tempat yang aku nak kemas tu balik hari Selasa malam. Hari Rabu malam suami dah balik. Konon-konon nak buat surprise lah. Dia balik rumah tu, dah kemas dah bahagian yang kita nak kemas tu.
Tapi itulah sahabat-sahabat, apatah lagi nak kemas. Jadi dia cakap, tak apalah abang faham, bukannya duduk merewang ke mana-mana pun. Tak apa tu, nanti kita kemas sama-sama Sebut kemas sama-sama tu, entahkan daripada bila sebut, tahu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Maknanya tak mengapa, asal saja keduanya boleh terima. Sebabnya kita jangan tumpuk-tumpuk himpun barang sampai akhirnya nanti yang nak kemas siapa. Maksudnya macam tu, nak kemas siapa muslimat? Sampai kita mati, suami kita tak tahu nak buat mana baju banyak-banyak ni. Nak bagi kat mak, mak dah kurus, arwah dulu gemuk kan. Nak bagi dekat adik, kan sahabat-sahabat, tak ngam, tak ada ustazah. Kan? Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, pandai cover Okey sahabat-sahabat, jadi itulah ceritanya. Tolong nak bahagia, hentikan hutang selagi boleh. Cuba kalau kita berhutang benda yang perlu je, memang dah kena berhenti kerja, nak bayar sewa rumah pun dah tak boleh sampai nak kena halau. Itu memang keperluan. Takkan nak biarkan anak isteri kita duduk bawah jambatan. Masya Allah, kau nak hutang duit orang semata-mata nak tukar sport rim kereta. Kau nak beli barang, benda dah ada kat rumah elok lagi, kau nak beli lagi dan lagi. Itulah boros dan engkau sedang mendaftar sebagai saudaranya syaitan. Maaf, Allah yang cakap, ustazah tolong pindahkan saja. Baik sahabat-sahabat dirahmati Allah, satu lagi ayat Allah ni, panjang ni nak cerita tentang himpitan hutang dan tidak boros ni. Sebab ustazah sedih mendengar kawan-kawan sebaya kadang-kadang meratap dengan kita, Zai macam mana nak hidup bahagia, aku ni kad kredit dah kena ni. Kau pakai kad kredit untuk apa sebenarnya? Minta maaf sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu bukan lifestyle ustazah. Ustazah tak reti nak berkat-kad ke. Kalau anda silakan guna dengan hikmah, bijaksana. Jangan sikit-sikit swipe, sikit-sikit swipe. Swipe test tak apa, jangan swipe kad kredit. Jangan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kalau benda tu ada, kita tak rasa macam hujung bulan bulat mata. Ui, banyaknya aku nak kena bayar ni. Akhirnya berhutang. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini satu kerugian. Percayalah, ketika Al-Fawaz Travel berhutang dengan satu grup sahabat-sahabat untuk terbang ke Uzbekistan, saya resah gelisah. Ya Allah, itu je satu grup yang sebenarnya saya berhutang. Tuhan, nampak gaya ni macam lama lagi. Saya bismillah tawakkaltu ala Allah bang. Kita tak boleh, saya tak tenang lah hati saya. Yang kita bukan berhutang dengan mereka. Hotel dah bayar, bla bla, ground sana tak pulang duit macam mana? Tak apalah bang, apa yang kita ada kita pulangkanlah duit mereka. Nanti soal orang pulang ke tak pulang, tahulah Allah nak cover rezeki kita macam mana balik. Kita tak nak berhutang sahabat-sahabat. Tolong doakan Al-Fawaz Travel dalam keadaan menguruskan hamba-hamba Allah untuk nak beri kredit kepada diri sendiri, tak terlibat dalam hutang. Wallahi saya, sebab tu saya tak boleh berniaga sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya takut benda-benda macam ni. Okay, jadi kalau kita tak berhutang, lapang. Sebab tu orang kata rahsia, ustazah office tutup, macam mana ustazah boleh relax je macam tu? Jawapan ni sebab saya tak ada hutang. Jadi bila kita berhutang, kita takut dengan ekonomi yang makin meleset. Benda-benda macam itulah kita takut. Kita takut tengah malam orang ketuk pintu rumah kita, hutang kau mana tak bayar lagi. Kita akan hidup dalam resah kalau kita menumpukkan hutang, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So kalau sekarang anda sedang dicengkam oleh hutang, cukup-cukuplah. Berganda-gandalah usaha anda untuk menyettlekan hutang yang sedia ada, dan jangan tambah lagi dengan hutang yang baru. Percayalah, ini antara perkara yang membahagiakan bila kita tidak dikelilingi oleh hutang. Sebab kita tak risau orang tengah-tengah malam nak ketuk, handphone bunyi menggigil tubuh, handphone bunyi, bank kot telefon, along kot telefon. Ini orang yang resah dicari sendiri sahabat-sahabat. Ya ustazah, saya mengaku saya hutang along ustazah hanya kerana itulah isteri saya lah ajak tukar kereta, suruh bayar cash pula tu ustazah. Dia kata dia main kutu, nanti dia dapat duit kutu dia bayar. Rupanya tak ustazah, kutu atas kepala je banyak. Saya ikut je cakap bini saya. Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu suami hutang alung, kau marah menjerit-jerit, ceraikan aku. Lepas tu suami kata, yang abang hutang alung ni sebab awak punya kehendak. Awak nak sama kereta macam kawan-kawan awak pergi masjid tu kan. Kita dah pakai elok-elok dulu kereta kuda, awak nak kereta kancil pula. Macam tu contoh. Sinetron, minta maaf, gurau-gurau. Okey, ayat Al-Furqan 67. Lam yusrifu wa lam yaqturu.
Dan betul ke Ustazah baca ni, na'udzubillah min zalik, takut salah. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, insya-Allah orang itulah yang paling bahagia jiwanya. Iklan lah Nur Azlina. Tak boleh lah nak kontrol-kontrol Ayu, sebab La Tahzan ni best. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Isra' 29. Allah, menyesal lah pula tersinetron tadi, hampa duk gelak dah. Okey, Nur Hayati Muhammad Nur. Ya Ustazah, tak berani saya guna kad kredit. Saya minta maaf, okey, kalau ada yang berasa hati, sebab itu cara hidup saya. Mungkin bagi anda guna kad kredit, alah aku guna kad kredit okey je, tak ada berhutang sana sini. Itu tandanya anda yang bijak. Ustazah bercakap secara umum. Masalah isteri yang mengadu, pasal apa yang teruk sangat ni kak, jatuh muflis bla. Sebab kad kredit lah Ustazah. Itulah suami saya tu pandai-pandai je bla 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 bla. Kita sebagai puan penasihat, masa dia nak ambil dulu, dia cakap pun tidak Ustazah. Bila dah berhutang baru dia cakap kat kita. Jadi Allah, bertumpuk-tumpuk masalah tu, dah jatuh. Itu tujuan Ustazah bercakap. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi janganlah pula anda kata, lepas ni gaduh dengan suami pula, abang betul Ustazah tu cakap, siapa suruh abang Wahal pula bini aku ni, aku ada kad kredit, tak pernah berhutang, aku pula kena. Dah. Tak payah belajar dengan Ustazah tek lalat tu. Memang mengarut dia Ustazah tu. Janganlah samakan semua orang. Ustazah bagi contoh apa yang dah berlaku dalam masyarakat yang diadukan kepada Ustazah. Ada tak kat sini? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta maaf Zarina Adam. Okey, bukan Ustazah maksudkan yang pakai kad kredit tu semua kaki hutang. Na'udzubillah min zalik. Wallahi Ustazah tak maksudkan macam tu. Okey. Baik, surah Al-Isra ayat 29. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal bast. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu menghulurkannya. Apa maksud ayat ni sahabat? Kalau kita baca terjemahan je kita macam kurang faham. Rupanya jangan biarkan tanganmu terbelenggu. Orang lalu lalang susah betul-betul memerlukan. Kita kata hang nak senang-senang minta duit kat aku kerja siang malam, ingat nak bagi kat hang, aku nak bagi makan anak bini aku lah. Sedap je minta duit orang. Jangan sombong. Benda orang susah depan mata kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan sombong. Benda dah adik-beradik kita dah memang susah sangat. So kita nak tolong siapa lagi kalau bukan dahulukan mereka. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan macam mana lagi. Okay? Dan jangan pula kata Allah terlampau menghulurkan tangan. Nak tunjuk ke anda ni, menghulurkan tangan. Oops, tangan gebu-gebas pula nak tunjuk. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kan? Terlampau. Itulah isteri mengadu kat Ustazah. Saya sedih Ustazah, sedih. Kenapa sedih pula ni? Suami saya asal dapat gaji je open table. Dulu Ustazah tak faham open table tu apa kebendanya. Open table tu kaki 4 dah jadi buka kakinya jadi 2 kaki ke sengit ke meja tu. Tak Ustazah. Open table tu dapat gaji belanja kawan-kawan dulu. Kan mentang-mentang lah bil-bil segala saya bayar. Dah kenapa awak bayar? Itu tanggungjawab suami awak. Kalau Ustazah, suami saya memang tak. Dia belanja kawan-kawan tu lebih. Saya menderita dengan anak-anak. Tak pernah makan KFC dah 10 tahun Ustazah. Tiba-tiba dia upload kat Facebook dia makan KFC dengan kawan-kawan dia. Meleleh hailio saya Ustazah. Tu orang mengadu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sedih dengar, sedih. Okay, jadi maksudnya jangan terlampau bakhil dan jangan sampai terlampau pemurah. Benda wajib, bayar hutang, sewa rumah kita tak settle lagi, kita dah belanja kawan-kawan. Tak apa aku open table hari ni. Tak apa. Sebab apa? Dengan kawan semua okey, keluarga yang patut dinafkahi kamu lupakan. Punca itulah sebenarnya anda tak bahagia. Ubah mengikut kehendaknya Allah. Siapa lagi yang boleh ubah? Kita kena ubah diri kita sendiri. Sekian. Allah, nak habis dah kan? Masya Allah, tabarakallah. Kita nak habiskan juga. Sendi-sendi kebahagiaan. Sendi itu adalah hati yang selalu bersyukur. Kita nak tahu apa sendi-sendi bahagia. Cuba gariskan kalimah bersyukur.
lidah yang selalu berzikir, dan diri yang sentiasa bersabar. Gariskan kalimah syukur, kalimah zikir, kalimah sabar. Kan? Makan RFC. Wah, Umi Sali ni dekat mana Radix ni? Saya pernah makan dulu dekat RFC Jitra. Tapi sekarang dah tak ada Ada lagi ke RFC tu? Ui, saya kalau ada memang saya cari dulu. Di mana? Share lah tempat. Share lah tempat kat mana? Sebab suami saya suka makan ayam. Sudah pasti saya cari RFC. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Syukur. Jap nak tengok dia balas tak Ustazah punya. Dia komen tak kat mana RFC dia. Syukur, zikir dan sabar. Di dalamnya dah tak fokus dah nak cari RFC mana ni. Kat KL ada ke? Rasa tak ada kan dekat KL RFC. Apa sahaja yang anda yakini sahabat-sahabat betul kita nak. Yelah kan sedap. Memang sedap. RFC. Lapak ni rapak. Okey, syukur, zikir dan sabar. Di dalamnya oh, Sungai Petani, Sungai Lalang. Allah, awak jauh berbenau. Okey, Maksu Zunaiza Ahmad ada. Cikgu Farah Hayana, geng-geng tim khidmat utara. Nanti kita pergi RFC Sungai Petani, Sungai Lalang. Tolong simpan tau. Apa ni location itu. Wah, masya-Allah. Terima kasih Cik Rodia Syarif selalu kirim ayam dekat Ustaz. Sebab siapa orang Rawang nak cari ayam bismi, pergi kontak Cik Rodia Syarif. Anak dia buka apa cik, macam mana nak cakap, kedai ada jual ayam bismi. Masya Allah. Kota Sarang Semut Ustazah. Apa pula tu? RFC tu Radik fried chicken. Sedap Wan Radiah. Belah utara dulu memang banyak. Maksu dah kata ada. Ya bedu-bedu nanti Maksu nak bawa Ustazah pergi makan RFC. Sedap. Kalau stok pun tak dah tutup. Itulah pasal apa Kod sahabat Last Azan tadi boleh jawab pasal apa dah banyak tutup. Semoga bisnes orang Islam makin sukses. Okey. Syukur, zikir dan sabar. Di dalamnya terdapat kebahagiaan dan pahala. Cuba sebut banyak-banyak kali. Syukur, zikir dan sabar. Syukur dengan apa yang ada. Ustazah cakap syukur. Ustazah ingat apa? Susah tau nak syukur. Banyakkan zikir. InsyaAllah kita mampu bersabar. Itu je formulanya. Seandainya saya menghimpunkan ilmu para ulama, hikmah para bijak bistari dan syair para penyair mengenai kebahagiaan ini, kata Dr. Aid Al-Qarni, nescaya anda akan menemui ketiga-tiga kata tadi. Seluruh khulasah lebih 200 bab, hampir 300 bab dalam La Tahzan, tak habis-habis bercerita tentang syukur, zikir dan sabar. Anda yang dah belajar lebih 100 bab, anda mengakui kan? Kenapa dia ulang terlampau banyak, hampir setiap bab ada? Sebab benda tu senang tapi susah nak buat. Sebab tu dia ingatkan berbanyak-banyak supaya kita selalu cakna. Sekian. Itu dia bila dah geram dia macam tu lah. Benda simple tapi kita susah nak buat. Kenapa sahabat? Setannya lebih besar daripada imannya. Okey? Allah bercakap pasal diri sendiri ni. Subhanallah. Seterusnya anda tinggal menanamkannya dalam hati dengan niat yang tulus untuk merasakannya, mendalaminya, mencarinya dan menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan ketiganya. Apa sahaja yang menyebabkan kita hilang syukur, hilang zikir, hilang sabar, sila berpisah daripadanya. Dalam hidup ini kita hanya nak resipi syukur, campur zikir, campur sabar sama dengan bahagia. Jangan ditolak salah satunya. Nak bahagia, tolak syukur, tolak zikir, tolak sabar. Anda takkan bahagia. Cuba jawab, nak bahagia tak? Nak Ustazah, syukur, zikir, sabar. Ini formula La Tahzan. Subhanallah. Man atani yamshi ataituhu harwalah. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis Qudsi. Apa hadis Qudsi? Allah bercakap
Nabi habaq kat kita. Memang cari ayat di dalam Quran tak jumpa. Tapi bentuk hadis kudusi, Allah suruh Nabi cakap macam ni. Kalau hadis yang biasa kita belajar, Nabi punya cakap, Nabi punya perbuatan juga dipimpin oleh wahyunya Allah. Tak bercakap dengan nafsunya, tapi ni direct Allah suruh Nabi bagi tahu kita, barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, tak apa slowly nak sampai kepada Allah, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Jangan jumpa halangan di tengah-tengah ketika berjalan menuju Allah. Ada undur patah balik. Tak payahlah, susahlah jalan nak menuju Allah ni. Memang susah. Sebab itu maharnya untuk masuk ke syurga Allah. Okey? Salah satu tanda kebahagiaan seorang hamba adalah menyembunyikan rahsia dirinya dan mengatur semua urusannya dengan baik. Buat je baik dalam dirimu. Tak semua benda kita nak canang-canangkan, sahabat-sahabat. Kalau mencanangkan itu boleh menjadi contoh kepada orang lain. Jaga hatimu, jangan sampai keriak-riakkan. Keriak-riakkan, bahasa baru hari ni. Disebutkan bahawa terdapat seorang badui. Kita ulang pelajaran lepas. Siapa badui? Orang yang lurah bendoi. Lurah bendoi lah. Nabi ajak satu, ikut satu. Kita Nabi ajar banyak-banyak dah, satu pun tak ikut. Lebih baik jadi orang badui. Nampak tak bertamadun, tapi Nabi ajak terus ikut. Disebutkan bahawa terdapat seorang badui yang mendapat kepercayaan untuk menyembunyikan sebuah rahsia dengan imbalan 10 dinar. Hang jaga amanah ni, aku akan bagi hang 10 dinar. Sahabat, ingat tak dulu-dulu masa zaman sekolah, umur baya-baya saya, kita pergi program-program motivasi, dibekalkan kita dengan telur ayam. Daftar-daftar bagi telur ayam. Buat apa ni? Program ini 3 hari 2 malam, nanti pulangkan dalam keadaan macam ni. Jangan pecah. Ini barang amanah. Ya Allah, punya seksa nak jaga kan, pecah, terbawa tidur, dah duduk dalam poket, pecah macam tu. Allahu Akbar. Bukan senang. Dia nak latih kita menjaga amanah. So ini yang berlaku pada orang badui. Kan diberi satu rahsia amanah, pegang ni, jaga, aku akan bagi 10 dinar. Namun dia merasa sukar menjaga amanah tersebut. Lalu dia pergi menemui pemilik dinar, mengembalikan dinar itu agar dia terlepas daripada tugasnya. Maksud lurih bendoi dia tak mampu nak beramanah ni, lurih sungguh, dia pergi bagi balik. Kan hantar balik dekat orang tu. Kan dia tak kisahlah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab dia tak sanggup memegang amanah. Dia kata nak jaga amanah ni memang susah. Kesimpulannya, menyembunyikan rahsia itu memerlukan ketahanan, kesabaran dan tekad yang kuat. So, saya ingat lagi, telur ayam ni mana aku nak letak? Carilah satu cawan kan. Dulu pakai cawan pakai buang ke cawan plastik? Ada ke dulu-dulu kita cawan pakai buang? Macam tak ada je. Lepas tu letak supaya macam mana, kalau letak dia saja takut aku kalau cari barang tuang terjatuh, pecah telur aku. Telur ayam bukan telur kita kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pecah. Lepas tu letak dekat dalam bekas. Jadi dah tahu setiap program motivasi macam tu, dari rumah dah bawa mangkuk siap-siap. Mak kata bawa mangkuk, buat apa nak masak Maggi ke dekat camp motivasi? Tak mak, nanti mesti dapat barang amanah telur, nak letak dalam mangkuk ni. Sebab tu barang amanah Ustazah sampai ke habis kan. Tengok Muzayyanah Abdullah antara yang berjaya menjaga amanah. Macam mana kamu jaga? Saya letak dalam tipuer. Macam itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita kena bijak dalam menjaga amanah. Masya Allah, tabarakallah. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik, dalam surah Yusuf ayat 5. Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, sebab kita tak tahu apa benda yang meracau dalam fikiran orang. Napa dia tu, napa? Macam Ustazah lah contoh. Tapi serba salah sahabat-sahabat. Siapa nak ikut Ustazah umrah pada tanggal 29 Januari awal-awal tadi kan. Lepas tu nanti kan, kalau kita ikut ayat ni, sebab tu kena hikmah. Ayat ni tak boleh cakap kan, orang gagalkan pula perancangan kau. Kita bercerita bukan kerana aku ada duit, akulah segala-gala hebat. Jaga hatimu daripada semua itu. Kita war-warkan sebab takkan aku nak pergi sorang-sorang, aku nak ajak orang, memang kena war-warkan.
Begitu sahabat-sahabat. Tapi disuruh kita berhati-hati dalam kita berkongsi satu rahsia. Apa tujuan niat hati kita yang diperbetulkan. Masya Allah. Menjaga rahsia terasa begitu susah. Kerana salah satu titik terlemah yang ada pada manusia ialah menyingkap lembaran-lembaran kehidupannya kepada manusia. Menyebarkan rahsia-rahsia hidupnya kepada mereka. Awaklah yang sikit-sikit nak cerita dekat BFF. Sikit-sikit nak cerita kat jiran. Hang jangan habaq kat orang lelaki aku perangai lagu tu. Lepas tu jiran tu pergi cerita kat sebelah. Hang jangan cerita kat orang kan dia marah kat aku. Sebelah tu cerita kat sebelah. Habis tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang sebelah kiri pula cerita. Hang jangan habaq kat orang. Ada seorang jiran kita ni perangai bla 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 bla. Dia pun kata, tu laki aku tu yang hang duk cerita tu. Macam mana hang kata tu laki hang? Aku duk cakap dekat orang sebelah ni, berpusing satu taman. Rupanya cerita tu sampai kat jiran sebelah kiri kita. Sahabat-sahabat, dia tu tak tahu perangai laki kita. Akhirnya jadi tahu daripada satu taman. Dia hantar kuih petang-petang kat rumah kita. Hang tahu tak, rupanya ada satu jiran kita ni laki dia perangai. Tu laki aku tu. Macam mana boleh kecoh satu taman? Daripada mulut hang lah yang duk cerita ke orang pasal apa. Kan sahabat-sahabat, ini sinetron versi utara. Kecenderungan ini sudah menjadi penyakit yang berlanjutan dalam hidupan manusia kerana jiwa manusia mempunyai kecenderungan untuk memindahkan satu berita kepada yang lainnya. Jadi wartawan, internet berjalan memang hobinya orang. Orang tunggu je nak bertepuk tangan tengok gagalnya segala perancangan kita. Berhati-hati, nanti anda tidak akan bahagia. Okey, sahabat-sahabat. Kak Wah, macam lah tak pernah tengok Ustazah berdepan-depan. Allah, memanglah comel kalau dah bam-bam tu comel. Jadi jangan kuruskan diri, Kak Wah. Orang yang tidak boleh menjaga rahsianya suatu hari nanti akan menyesal dan bersedih atas apa yang telah dilakukannya. Tu yang kawan sebelah duk kata, tu suami orang. Lah, tu suami aku tu gigit jari. Tu suami aku tu. Macam mana kau boleh tahu orang sebelah? Kau tahu satu taman dah tahu dah. La ilaha illallah, menyesal aku cerita dekat orang sebelah. Mulut puaka, mulut longkang tak boleh pakai rupanya orang sebelah ni. Hang menyesal, benda dah tersebar. Alang-alang satu taman tahu, tukar suami lah. Bang, ceraikan saya. Dah apa hal pula abang nak kena pergi mahkamah nak ceraikan awak pula? Kita tak ada masalah kan? Tak, hari tu sebenarnya saya cerita pasal abang dekat orang sebelah. Saya dah cakap dekat dia jangan cerita kat orang. Tapi dia, aku ceraikan kau dengan talak 3 terus. Siapa suruh hang duk cerita aib suami hang? Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Syoklah kadang-kadang sangat biadab. Hubungan suami isteri dalam bilik pun cerita dekat kawan-kawan. Kenapa kamu ni? Itulah punca tak bahagia daripada mulut kamu sendiri. Al-Jahiz memiliki kata-kata yang sangat indah dalam kumpulan risalah sastranya berkenaan dengan menjaga rahsia ini. Oleh itu saya anjurkan kepada para pembaca untuk merujuk ke tulisan-tulisannya. Dalam Al-Quran disebutkan, وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. Al-Kahfi kan? Ayat 19 kan? Kalau dalam Quran kita nampak warna merah tulisan وَلْيَتَلَطَّفْ. Benda tu ya Ustazah, betul ke darah para syuhada terpercik dekat Quran tu? Dak, Quran kita ni buat kat kilang, apa kena mengena pula darah para syuhada ni? Allahu Akbar. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, waliyatalattaf. Jadi Ustazah lebih suka daripada hang paduk. Agak-agak kenapa waliyatalattaf ni warna merah? Agak-agak dah macam-macam dongeng sinetron pula yang keluarnya. Ustazah kata, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. So bila kita sebut kalimah waliyatalattaf ni, kan lebih elok di hati. Ya Allah, lembutkan hatiku, lembutkan hati suamiku, lembutkan hati anakku, sipulan-sipulan. Masya Allah, tabarakallah. Dan janganlah sekali-kali menceritakan hal kalian kepada seorang pun. Memang kita derita jiwa dengan perangai yang dikeliling kita. Kepada siapa kita nak mengadu? Kepada Allah, kepada seluruh hamba Allah selagi boleh rahsiakan. Tapi kalau dah level kena buat laporan polis sebab kau kena dera, kena mengadu dekat mahkamah sebab nafkah tak dibayar, janganlah pula bila polis, okey puan, buat aduan tulis. Kenapa tak nak tulis puan?
aib suami saya. Dah tu pergi balik puan, tak payah buat laporan, kena tulis puan. Macam tu sahabat-sahabat. Lepas tu pergi dekat mahkamah nak mengadu suami tak bagi nafkah. Silakan puan ceritakan. Contoh kan macam tu. Kan saya tak pernah dah pula tengok. Kan ceritakan puan. Dah kenapa pula bisu ke puan? Tak boleh cerita aib suami. Dan kau datang kat mahkamah untuk apa cerita kat hakim kan? Memang kena ceritalah. Allahu Akbar. Pergi rumah ketua kampung. Kenapa tak nak cerita Ustazah Zai? Kan malam tadi berumah masuk perompak je. Suami saya jadi perompak Pak Penghulu. Kena cerita kat suami. Allahu Akbar. Inilah yang dijadikan dasar hukum pentingnya menyimpan rahsia. Peribahasa Arab mengatakan menyimpan rahsia bagaikan mencekik leher. Betul tak sahabat? Kita simpan rahsia ni. Kita ada benda ni, ada benda yang dirahsiakan. Aku kalau boleh nak cakap je. Ustazah tahu tak kisah Ustaz Sipulan tu? Kan, aku kalau boleh nak cakap je ni, aku tahu ni, tapi ni rahsia ni, buat apa aku nak cerita kat hampa dalam Latahzan ni? Macam itulah, rasa tercekik leher saya sahabat. Orang duk PM tanya, Ustazah rasa Ustaz sekian tu, Ustazah rasa Ustaz sekian tu. Tak ada kena-mengena saya nak cerita pada anda, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Anda bukan penjatuh hukum. Anda pokcik bawang saja. Buat apa saya cerita dekat anda? Kan, oh Ustazah ada info. Ada. Kan, Ustazah ada terlibat bla bla. Ada. Lepas tu, kenapa Ustazah tak nak cerita? Tak boleh, sebab awak bukan polis. Kan, sebab awak bukan orang yang sepatutnya saya ceritakan. Jagalah rahsia. Simpan rahsia ni sahabat, rasa macam nak tercekik leher. Betul sungguhlah apa yang kitab ni cakap. Saya menyimpan rahsia bagaikan mencekik leher. Betul, aku banyak simpan rahsia orang ni. Orang duk mengadu. Ustazah, pasal apa tadi dia tu datang jumpa Ustazah? Dia nak cerita lagi dia jahat tu Ustazah. Taklah kak, dia nak cerita dia buat resipi kuih kasui sedap. Apa Ustazah resipi dia? Entah, saya dah lupa sebab saya tak masak, saya tak tulis lah. Tadi dia cerita kat saya pasal resipi kuih kasui. Takkan kita nak cakap kat dia, kak dia cerita, ya Allah laki dia rupanya kak. Apa ke benda kau? Kan, sebut rasa macam nak tercekik leher ni simpan rahsia. Tapi kita sedang beribadah menjaga rahsia. Anda pasti bahagia. Faham? Minta ampun, maaf. Doakan Ustazah dengan kasih sayang. Kerana Ustazah sayang anda kerana Allah. Tolong doakan permusafiran Ustazah bersama Jaja dan Izzati, anak-anak didik Ustazah untuk tim khidmat, insya-Allah, ke PD, ke JB, ke Melaka, ke Seremban, ke TKP, Taman Keramat Permai pada hari Selasa, insya-Allah selamat sampai semula. Sebab kena sampai hari Selasa, sebab hari Rabu dah tunggu Ustaz balik. Jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang belum dapatkan 20 checklist akhlak. Kan Ustaz ni senyum je tengok. Hampa dah beli ke belum? Bukan. Orang Terengganu bukan cakap macam tu. Ganu kita. Jangan Ustaz Said Nur Hisham cakap, macam itulah, suruh beli buku ni untuk insya-Allah sahabat-sahabat. Manalah tahu nanti kita guna buku ni kan. Best 20 checklist akhlak. Ada nombor telefon tim khidmat dekat bawah tu. Bye-bye. Kak Hamidah Saad, Zaliha Zainal, Rifka Husni, Nurani Abdul Rahman, Maryam Muhammadin, Rosso Gunting, Suraya Husin, Farhana Sobri. Rasa nak sebut semua Hafsah Jaafar, tapi sebut semua kan tak pi pula berjalan. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi